Terima kasih diucapkan kepada anda kerana sudi klik video ni, dan tak lupa juga diucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber saya kerana setia menanti video-video yang terbaru dan terkini dalam YouTube channel saya nama Nafizi bin Alfan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua. Apa khabar anda semua? Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So, apakah topik pembincangan kita pada hari ini? Tanpa membuang masa, kita teruskan kepada perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah. Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada semua. Terima kasih kerana sudi klik video ini. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber saya dan follower saya yang masih setia menanti video-video terbaru yang dikeluarkan dari channel inilah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmat dan kurniaan daripadanya. Kita masih bersama-sama dalam ruangan pada hari ini, dan di sini ialah sedikit perkongsian daripada saya sempena umur saya genap 40 tahun lah. Jadi mari kita terus lanjut kepada perkongsian pada hari ini, insyaAllah. Apabila umur telah mencapai 40 tahun, Astaghfirullahalazim, baru saya faham. Mereka yang berusia 36 tahun nak ke usia 40 tahun ini, memang Allah uji kesabaran tahap 6 lah. Kau punya ayat dalam teks ni ya. Usia 36, 37 dan 38 itu merupakan kemuncak lah, senang cerita. Tak kira lelaki atau perempuan. Cuba kalian tengok sendiri rakan sekerja yang dalam lingkungan 36, 37, 38 dan juga 39 tahun. Tak apa, cuba kalian semak diri sendiri. Di usia itulah juga penentu bagaimana sikap kalian nanti apabila mencecah usia ke 40 tahun. Bang, dalam teks ni lah. Masa usia 36 tahun, 37 tahun, 38 dan 39 tahun lah ujian bertalu-talu. Kebiasaannya kita akan diuji dari segi kesihatan, keluarga, sahabat, kerjaya, ibu bapa, adik-beradik, dan juga dari segi kebendaan ataupun material lah. Sampai kalian akan rasa macam tak cukup tanah nak berlari. You have to face it. You have to face it. Masa inilah ada yang rumah tangga goyang. Masa inilah ada yang rumah tangga yang gagal. Masa inilah ada yang hilang kerjaya. Masa inilah ada yang mula sakit-sakit. Masa inilah ada yang dikhianati sahabat sendiri. Masa inilah ada yang berada dalam dilema bermacam-macam perkara. Masa inilah juga diuji dengan masalah kewangan. So, bila kehilangan kerjaya akan menghadapi juga masalah kewangan lah, saling berkaitan. Masa inilah juga anak-anak membesar dan banyak akal. Ya, usia 36 tahun sehingga 39 tahun ini adalah usia kemuncak ujian daripada Allah SWT yang paling dahsyat. Kita akan diuji dari segi keimanan. Kita juga akan diuji dari segi kesabaran. Apa yang perlu kita buat ialah melatih diri dengan redha dan ikhlas. Kita wajib mendidik hati untuk belajar memaafkan dan melupakan. Kita juga harus mengajar diri sendiri untuk menjadi lebih beriman, insya-Allah. Kenapa semua ini berlaku? Tidak lain tidak bukan, jawapannya adalah Allah sayang. Allah sayang. Dia jemput kita perlahan-lahan untuk meniti usia 40 tahun dengan tenang. Bersedialah untuk masuk ke alam lebih dewasa. Kita akan meninggalkan usia fasa muda kita yang lalu, iaitu fasa usia sebelum 40 tahun. Dia nak kita sujud dan istighfar kepadanya atas silap dan kealpaan yang lalu. 30 tahun hidup di dalam dunia, apa yang kita sudah buat? Masuk saja usia 40 tahun, all is new. Hati kita insya-Allah akan jadi lebih sabar. Hati kita akan jadi lebih tenang.
hati kita akan jadi lebih ikhlas dan juga hati kita akan jadi lebih tawaduk. Hidup kita akan lebih bahagia. Hidup kita juga akan lebih sempurna. Hidup kita juga akan lebih nampak arah tujunya. Hidup kita juga akan lebih kita mensyukuri nikmat dan redha Allah dalam serba kekurangan lah. Kerana Allah sayang, maka dia jentik dengan ujian sebagai teguran. Allah nak kita suruh bersedia ke alam kekal. Apabila tiba masuk usia 40, sepatutnya kita sudah tenang. Kita sudah tidak fikir lagi hal-hal dunia. Kita sudah tidak kelang kabut lagi dengan urusan dunia. Semua amalan diikhlaskan untuk akhirat kelak, insya-Allah. Sedetik lebih pun tidak akan mengeluh. Semua urusan diniatkan untuk ibadah. Kita sudah mula ke rumah Allah. Kita semua mula perbaiki diri. Kita juga sudah mula perbaiki solat. Kita juga sudah mula perbaiki akhlak dan adab. Kita akan sudah mula untuk perbaiki tutur kata agar tidak menyakiti hati orang lain. Itu pun jika kalian selesai dengan jayanya menduduki final exam sebelum usia 40. Take a second think about how blessed you are. Tapi, jika kita asyik mengulang silap yang lepas, di usia 40 nanti tidak ada apa yang berubah. Macam itu sajalah, rugi. Nabi Muhammad SAW, Allah tingkatkan darjatnya pada usia baginda 40 tahun. Pada ketika itu, baginda mula berdakwah secara terang-terangan. Sebelum menjadi Rasulullah, baginda juga beberapa kali dihina dan dikasari. Akan tetapi, baginda tetap sabar. Hidup ini, apa yang perlu ditanam dan pasak dalam hati adalah kesabaran ataupun sabar. Yang perlu diamalkan setiap malam adalah tahajud. Yang perlu diizahirkan dengan bibir adalah kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Yang perlu dihulurkan oleh tangan adalah pemberian tanpa balas. Yang perlu dilihat oleh mata adalah keselipan diri kita sendiri. Yang perlu ada dalam hati hanya Tuhan Yang Maha Esa. Apa juga yang kita miliki setelah 30 tahun hidup ini, pada waktu inilah kita akan membuat pilihan. Buang atau kekal, atau ambil yang baik atau kekalkan yang tidak baik. Semuanya terpulang kepada diri kita sendiri. Tapi jangan kita tidak percaya, segala ujian akan berulang lagi dan lagi. Pada ketika itu kita akan hadapi dengan lebih tenang. Kerana apa? Kerana kita sudah ada pengalaman itu, iaitu pengalaman hidup. Tuhan sudah didik kita bagaimana untuk mahu menghadapinya. Kerana Tuhan juga sudah beri pengajaran kepada kita pengalaman yang lepas. Segalanya tidak bukan hanyalah untuk perbaharui iman kita yang kian kusam. Bukankah iman kita ini boleh bertambah dan berkurangan? Itulah fungsi ujian. Jadi memang kita sebagai manusia biasa, semua orang lah termasuk diri saya, iman kita ada masa meningkat, ada masa turun. Tapi kalau iman untuk para malaikat tu memang dia beriman tetap, dan keimanan yang ada pada Nabi dan para Rasul kita, terutamanya Nabi Muhammad SAW, keimanan dia sentiasa meningkat. Jadi mereka sesuai, memang kita jadikan mereka sebagai kita punya pemimpin, kita punya ikutan bagi seluruh manusia, supaya kita boleh ambil pengajaran daripada kisah hidup mereka lah, seperti yang dicatat dalam Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Baikkan Allah. Dah nak habislah dia punya teks ni. Yes, life is simple. Do good and good will come to you. Okay, betul tak?
Jadi ini adalah salah satu perkongsian daripada saya yang saya kongsikan pada 4 bulan Jun 2022 yang lepas. Jadi sekiranya anda nak selami perkataan ataupun perkongsian yang dikongsikan di sini, anda boleh bacalah link yang akan saya kongsikan dalam pautan link lah. Jadi insyaAllah anda boleh baca dengan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita teruskan lagi fokusan kita pada hari ini, iaitu bila usia kita telah mencapai 40-an hingga 50-an. Jadi banyak benda perkara yang kita kena ubah. Okey, antaranya yang pertama, bersederhana dalam bekerja, sebab kita kena lebihkan usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keluarga kita. Yang kedua, ambil cuti dan tinggalkan hal-hal kerja seketika. Buat seketika untuk kita lebih mendekati anak-anak kita yang sedang membesar. Ini bagi yang berkeluarga ya. Okey, nombor 3, berhenti untuk fikir masalah kerja di rumah. Okey, rumah adalah masa terbaik untuk kita hidup dalam keadaan ketenangan. Yang keempat, tak perlu korbankan masa kita untuk orang lain. Akan tetapi kita harus korbankan masa kita untuk Allah SWT dan juga keluarga kita sendiri. Bagi yang dah berkeluarga ataupun hidup berkeluarga dengan menjaga mak ayah masing-masing lah, insyaAllah. Yang kelima, jangan teragak-agak berkata tidak untuk kerja orang lain yang kita kena buat. Kerana di usia ini kita perlu memilih untuk bekerja dengan hati yang penuh ketenangan. Keenam, tinggalkan manusia-manusia yang mengambil kesempatan kepada diri kita sendiri. Biar kawan tak ramai daripada ramai kawan tapi menyusahkan hidup kita. Yang ketujuh, jauhilah mereka yang hipokrit, terutama yang pura-pura ataupun fake lah. Yang ke-8, cari kawan yang ikhlas dan lebih mendamaikan, dan jauhilah mereka yang berlagak baik tetapi mempunyai hati yang tidak baik. Yang ke-9, jaga kesihatan, kawal pemakanan dan selalulah bersenam. Hidup bahagia bersama keluarga yang tercinta. Yang ke-10, berehatlah dari dunia yang sementara. Pada usia 40-an hingga 50-an adalah masa untuk mencari ketenangan. Manakala untuk 60-an dan yang seterusnya, yang lebih baik apabila besar. 40-an adalah usia terbaik untuk pergi umrah pada yang belum pernah pergi kerana badan masih sihat walafiat. Okey, ini adalah perkongsian daripada Profesor Madya Dr. Kamal. Baik, kita tengok yang seterusnya. Okey, Allah ada berfirman dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-70, di mana Allah telah berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang pernah diketahuinya. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Baik, kita teruskan lagi ya. Apabila umur dah 40 tahun dan ke atas, kalau masih lagi belum bergelar jutawan, masih lagi belum ada Lamborghini, iaitu kereta mewah, masih lagi belum ada banglo mewah, saya syorkan, biarkanlah. Jangan korbankan masa ibadat kita untuk mengejar dunia yang hanya sementara. Bukan maksud saya tak perlu bekerja, tapi jangan kalut-kalut sangat nak mencapai perkara itu semua. Umur 40 tahun dan ke atas ini sebenarnya tinggal satu step saja lagi, ataupun satu langkah saja lagi kita nak memasuki ke alam akhirat. Bila-bila masa saja malaikat Israel akan menziarah kita. Jadi kita kena siapkan bekalan. Jangan miskin di sana. Miskin di dunia berbaki beberapa tahun saja lagi nak meninggalkan dunia. Namun kalau miskin akhirat, kita akan miskin buat selama-lamanya. Apabila dah masuk siri 40 tahun dan ke atas,
pemberatan masa kita sepatutnya sudah masuk ke fasa yang lain. Bab dunia ini kalau kita dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat pun, alhamdulillah. Namun bab akhirat memang kena lebih. Jangan kita korbankan akhirat demi mengejar kesenangan yang hanya sementara dan kesenangan yang cuma menipu kita di dunia ini saja. Cuba anda bayangkan kalau kita habiskan semua masa kita korbankan masa ibadat untuk kejar dunia dan bergelar jutawan pada usia 70 tahun, apakah faedahnya di sini? Nak makan sepinggan pun dah tak berapa selera. Nak melancong pun lutut dah tak berapa larat. Akhirnya harta itu ditinggalkan. Waris mungkin kaya, akan tetapi kita miskin akhirat. Pesanan saya, setiap hari kita sama-sama jaga solat jemaah, berjemaah di masjid, membaca Al-Quran 20 ke surat ataupun lebih baik membaca Al-Quran sebelum masuk waktu subuh, dan kita peruntukkan sebahagian harta kita untuk bersedekah dan buat amal jariah. Dan jangan sesekali kita lupa selawat ke atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, kita teruskan kepada perkongsian pada hari ini, iaitu sebuah keperkongsian yang saya dapati dalam catatan daripada Facebook ya. Okey, berkenaan dengan apabila kita telah mencapai umur 40 tahun. Okey, kita terus kepada perkongsian pada hari ini. Apabila umur dah cecah 40 tahun, saya rasa macam nak lebih masa bersama isteri. Perasaan itu selalu datang membuak-buak. Kalau boleh ke mana saja nak isteri temankan. Kalau boleh tak nak berenggang walau sesaat. Kalau boleh asyik nak berkepit saja macam belangkas. Sebab itu saya sentiasa berfikir apa lagi masa yang boleh dicipta untuk lebih masa bersama isteri saya. Yalah, kalau sebelum ini masing-masing sibuk, saya dengan kerja saya, dia dengan kerja dia. Keluar rumah pagi-pagi, balik rumah dah lewat petang, malam-malam dah penat. Tak bestlah hidup macam itu. Sebelum kahwin bukan main ada banyak masa untuk bersama. Okey, berjumpa, tulis surat. Zaman kami bercerita dululah. Call, message. Again, zaman itu belum ada WhatsApp dan email. Hahaha, saya rasa ni kelakar. Ni catatan dalam kisah ni ya. Akan tetapi selepas berkahwin, dah macam tak ada dah masa berdua. Asyik sibuk saja memanjang. Mungkin dah take for granted kot. Atau mungkin tak pernah nak muhasabah situasi demikian. Jadi sekarang ni saya suka sangat kalau boleh buat lebih banyak aktiviti berdua. Nak pergi urusan bank, ajak isteri. Nak pergi beli stok dapur, ajak isteri. Nak pergi buat aktiviti personal pun kadang-kadang rasa nak ajak isteri temankan. Pagi-pagi hari Minggu, pergi masjid solat subuh dengan isteri. Lepas tu terus morning walk dengan isteri. Dan sambung sarapan dekat kedai dengan isteri. Petang-petang atau awal malam sengaja tak minta isteri masak supaya boleh keluar makan kat kedai dengan isteri. Kalau ada program tak kira dekat atau jauh, mesti nak ajak isteri ikut sekali. Bukan nak buat jadi driver pun, nak suruh duduk diam-diam kat tepi itu je. Nak biar dia ada di sisi setiap masa. Anak-anak pun dah meningkat remaja, dah pandai jaga diri masing-masing. Kalau nak tinggal je kat rumah, tak adalah risau apa. Lagi best kalau diorang sendiri yang offer tak nak ikut. Senanglah kita nak berdating berdua sahaja. Bila berdua dengan isteri ni, rasa terganti masa yang dah banyak terhutang sebelum ini. Yalah, sebagai suami, kena fikir macam mana nak ganti balik hak masa yang pernah kita cuaikan. Walaupun bukan sengaja, hak isteri tetap hak. Tak boleh nak ambil mudah. Masa berdua dalam kereta sepanjang perjalanan, banyaklah topik boleh sembang. Most of the time, isteri lah akan sembang lebih dari saya. Saya anggukkan saja dan sekali-sekala membalas bagi pandangan saya pula. Macam-macam topik akan keluar. Topik kerja sebagai guru, topik hal ehwal rumah tangga sebagai isteri, topik pendidikan anak-anak sebagai ibu bapa. Topik-topik sosial yang santai sebagai manusia dan anggota masyarakat. Bestlah macam tu. Tambah pula orang perempuan ni, itulah masa kalau dia nak luahkan apa saja. Terapi jiwa orang cakap. Betul tak?
Sebab itu kalau kat rumah jangan marah kalau isteri kuat berletih. Dia bukan nak berletih sangat, tapi dia nak luahkan apa yang terbuku dalam jiwa dia sahaja. Bila dah terluah, isteri akan rasa lega. Maka sebagai suami yang baik, dengarkan ajalah. Jangan menjawab, jangan melawan, jangan menyanggah. Itu tanda sayang kita kepada isteri kita. Apabila berjalan ke sana ke sini dengan isteri akan rasa happy. Bila jumpa tempat makan yang best-best, berhenti makan. Nak lagi best, selalu minta pendapat isteri nak makan apa pula lagi. Mesti wajah isteri akan menjadi berseri-seri. Bila masuk waktu solat, segera cari masjid atau surau dan berhenti untuk solat. Kadang-kadang berhenti di masjid dan surau yang berlainan. Warna dan bentuk ni pun boleh menjadi terapi juga. Seronok dapat tengok macam-macam kepelbagaian. Isteri di sisi suami ini satu kesempurnaan. Saya tak tahulah kalau orang perempuan macam mana. Tapi bagi orang lelaki, bila isteri ada di sisi, tak ada apa yang nak dirisaukan dah. Segala keperluan dan kelengkapan yang kita perlukan ditanggung beres. Al-maklum sajalah, orang lelaki ni kan pelupa. Sebab itu saya kadang-kadang terfikirlah juga, kalau isteri meninggal dulu dari saya, macam manalah hidup saya. Susah agaknya nanti. Sebab segala benda macam saya banyak bergantung dengan isteri. Terutamanya hal ehwal menguruskan rumah, diri sendiri dan anak-anak. Itu yang ada suami atau isteri bila pasangan masing-masing meninggal, mereka tak boleh nak move on dengan mudah. Mesti terkesan juga. Ambil masa yang sangat lama untuk terima hakikat bahawa the other half dah pun tiada di depan mata. Macam mimpi rasanya, tingang-tingang di telinga nama dipanggil, terbayang-bayang di mata-mata kelibat pasangan yang dah tiada. Lebih teruk itu sampai jatuh sakit dan menyusul menghadap ilahi tak lama selepas itu. Aduh, sedihnya lah. Jadi saya tak nak dah masa tersisa ini berlalu begitu saja tanpa isteri di sisi. Kalau tak ada yang kebetulan, saya saja reka supaya dapat bersama isteri. Macam semalam ke Segamat, kami berdua saja. 2 jam perjalanan. Dengar isteri cerita macam-macam. Sampai Segamat, isteri temankan dan ikut sekali dalam program. Lepas tu makan tengah hari, isteri ada kat sisi. Lepas tu bertolak ke Muar, isteri sambung cerita tak henti-henti. Sampai Muar, cari masjid nak solat sama-sama. Habis solat, cari kedai makan nak makan sama-sama. Selesai di Muar, tuju ke Melaka untuk balik ke KL. Sampai di Melaka, sedang elok dah masuk waktu maghrib. Cari pula masjid mana nak berhenti. Kemudian berhenti dan terus solat. Habis solat, teruskan perjalanan balik ke KL. Sambung borak lagi sampai akhirnya saya seorang ajalah yang hidup. Itu dah, isteri dah masuk ke alam mimpi. Masa memandu, sekali-sekala capai tangan isteri, genggam erat-erat, usap dan urut-urut manja. Pasti akan timbul lebih kemesraan. Pasti akan timbul rasa sayang jauh di lubuk hati yang paling dalam. Sambil-sambil memandu, saya tulis sekali-sekala tengok wajah isteri yang sedang tidur. Wajah penat tapi gembira. Wajah inilah yang saya damba satu ketika dulu. Wajah inilah yang saya tengok setiap hari. Wajah inilah yang saya akan rindui suatu masa nanti. Para suami sekalian, manfaat setiap saat untuk bersama-sama dengan isteri kalian. Cipta lebih banyak masa untuk berdua-duaan. Kita pun tak tahu berapa panjang lagi masa yang kita ada. Entah esok, entah lusa. Sama ada kita yang pergi dulu atau isteri kita yang pergi dulu. Yang pasti, mati itu pasti. Tidak cepat atau lambat walau sedetik pun. Masa sekarang ni mungkin kita ambil mudah. Kita tak rasa sangat masa berdua dengan isteri tu penting dan perlu. Bila isteri dah tak ada satu hari nanti, kenangan-kenangan indah berdua ni lah yang akan selalu berada dalam fikiran kita. Ianya kenangan yang kekal dan abadi. Sekian. Jadi, apa pandangan anda tentang perkongsian kita pada hari ini? Mengenai apabila kita menginjak usia ke 40 tahun. Jadi ada juga dikongsikan dalam pepatah Inggeris lah. Dia tulis itu, life begins at 40. Maknanya kehidupan kita bermula pada umur 40 tahun. Tapi sebenarnya dia punya perkongsian ini, apa yang saya faham lah, pendapat saya secara peribadinya, perkongsian ini ialah mengenai perangai dan usia kita apabila tiba 40 tahun. Jadi kalau kita kaitkan dengan peribahasa Melayu, apa
apa yang lebih sesuai untuk kaitkan dengan perkongsian hari ini, iaitu melentur buruh biarlah dari rebungnya. Jadi apabila kita nak mendidik sesuatu, tak kisahlah dia sebagai cikgu ke, pensyarah ke, ibu bapa ke, jadi kita akan mendidik generasi baru tu dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik didikan, bermula pada mereka masih kecil lah. Jadi bila saya baca dan terangkan pada anda semua apa yang saya faham, bila boleh kita umur dah 40 tahun ni, yang mana nak berubah lebih baik, dia akan berubah lebih baik lah, maknanya selepas usia 40 tahun. Jadi kalau yang tak berubah tu, maknanya dia kekal dalam kejahilan dia dalam agama, kejahilan dia dalam ilmu pengetahuan tentang kehidupan yang Allah kurniakan kita pada sementara ni, dia akan menuju ke kesesatan lah. Kesesatan. Tapi tu apa yang saya ingat lah, dalam Al-Quran Allah ada cakap, ada berfirman lah, jangan kita campakkan diri kita dalam lembah kebinasaan. Bunyi sebagai satu peringatan pada kita yang hidup. Sebab kalau kita dah mati, kita dah tak fikir pasal kehidupan dunia dah. Jadi sebaik-baiknya bila kita diberi peluang kehidupan di dunia ni, maka kita kena banyak melakukan pada kebaikan, kebajikan yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Jadi tak kisahlah apa tugas anda semua, anda sebagai doktor ke, anda sebagai cikgu ke, pensyarah ke, jurutera ke, pegawai polis ke, dan yalah, maknanya segala profession anda yang ada dalam dunia ni masing-masing mempunyai tanggungjawab dan kemampuan bidang mereka masing-masing lah. Jadi saya sebagai YouTuber dan sebagai content creator dalam channel ni, apa yang saya boleh buat, usaha saya ialah menasihati, ataupun bila saya menasihatkan orang lain, saya juga menasihati diri saya sendirilah. Itu tak boleh dinafikan. Dan bila dah saya sampai tahap ke 40 tahun ni, banyak yang perkara-perkara yang saya dah tengok. Maknanya ada segelintir daripada insan-insan yang tersayang, orang-orang yang rapat dengan kita, sahabat kita, ibu bapa kita ke apa ke, ataupun lebih sesuai ialah sahabat handai lah. Ada setengah golongan, sebilangan daripada mereka mula usia umur 40 pun ada yang dah meninggal. Tak payah pergi jauh lah, maksudnya ada yang baru lahir dah meninggal, ada juga. Tapi bila saya dah usia 40 tahun ni, saya perhatikan lah, macam contoh sepupu saya kan, saya tengok dia bagus, dia jenis sembahyang on time, rajin pergi masjid sembahyang jemaah. Kemudian sebelum dia meninggal tu, perubahan besar saya nampak. Maksudnya setahun sebelum dia meninggal, dia sempat mengerjakan haji dengan kos yang tinggi lah. Maknanya dia bukan pergi melalui pakej tabung haji yang disediakan oleh tabung haji, maknanya dia pergi pada pakej swasta sebab dia mampu. Dia seorang ejen insurans. Jadi bila ejen insurans, income banyak tiap-tiap bulan. Ada juga yang saya dapat info lah dari perbualan insan-insan rapat dengan dia kan. Dia tanya, bini dia tanyalah pada arwah ni, sepupu saya ni, Haji Amir Kamarul Zaman ni, dia tanya, kenapa abang nak cepat-cepat sangat pergi buat haji ni? Dia tanya kan. Kenapa tak tunggu sekali? Bini dia tanya kan. Bini dia cikgu Jacob lah. Lepas tu dia cakap apa? Oh, tak boleh tunggu dah, takut tak sempat dia. Dia kata macam tu, takut tak sempat. Rupanya setahun lepas dia sembang dengan bini dia, lepas dia balik haji tu, setahun selepas tu memang dia meninggal dunia lah. Dia meninggal dunia masa dia buat aktiviti panjat gunung apa, wallahualam lah, saya tak ingat. Tapi kalau saya ingat nanti saya kongsikan juga dalam link tu. Maksudnya itu memang aktiviti lasak yang dia buat selain daripada kerjaya dia sebagai ejen insurans lah. Tapi itulah, ada setengah dialog yang saya ingat yang Haji Amir ni, mak dia pesan jugalah. Mak dia pun dah meninggal dah. Mak dia cakap, kenapa nak pergi gunung juga? Sebab dengar cerita yang pergi panjat gunung tu banyak yang meninggal. Tu apa dia jawab? Dia kata, mak, dekat mana-mana pun orang boleh meninggal. Mak dia cakap tu. Tapi bila dia dah meninggal macam tu, macam terkejut jugalah. Sebab macam abang dia sendiri tengok, sebab yelah, dia umur masa tu 35 tahun.
Jadi bila dia, maksudnya bila dah bersedia untuk buat aktiviti jungle trekking tu, yang panjat gunung tu, yalah macam dia bersungguh-sungguh kan. Dia buat apa, push up lah apalah kan, untuk build up dia punya stamina, dia punya kekuatan. Cuma abang dia pelik lah, dia kata kenapa nak pergi juga kan, pergi-pergi juga sebab dia pergi panjat gunung kan, lepas tu tak pergi check hospital ke. Tapi itulah, bila dia dah pergi panjat gunung sampai satu peringkat tu, ini saya ceritakan apa kisah hidup dia, apa yang saya tahu, yang saya kongsikan dalam video kali ni. Dia sempat ni ambil wuduk, ambil air semayang. Lepas tu dia dah rasa sesak nafas sangat kan. Kawan dia ada kat situ, dia pesan, dia minta palingkan badan dia ataupun muka dia ke arah kiblat. Lepas tu bila paling kat arah kiblat, dia meninggal kat situ lah. Lepas tu operasi menyelamat memang agak sukar sebab kawasan hutan belukar atas gunung. Dia terperangkap situ, tak silap saya hampir 4 hari lah. Memang bila dia dah meninggal tu, malam tu memang makcik saya lah, mak dia telefon rumah, dia kata Amir dah meninggal. Dia nangis. Dia tu anak dia paling rapat dengan dia kan. 4 hari jugalah baca Yasin ni, apa saya ingat lah. 4 hari keempat tu baru operasi menyelamat dapat dijalankan dan dapat berjaya bawa turun jenazah dia lah. Tapi memang bila saya tengok dalam gambar tu, saya pun tak ingat kat mana saya simpan gambar arwah lah. Dia meninggal dalam keadaan macam dia tidur. Anda bayangkan dia meninggal dalam keadaan sempat dia berwuduk. Jadi yalah, kalau Allah redha dengan kematian kita tu, dia meninggal dalam keadaan baik lah. Dia sama juga macam saya ada tengok satu contoh seorang pejuang Muslim, saya tak ingat dia video pasal apa. Dia dah cedera parah sebenarnya, tapi dia sempat nak ambil sembahyang dan ambil wuduk dan bersolat lah. Solat sampai dia meninggal. Itu pun tragik juga saya tengok. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan baik ni, kita tengok muka dia tenang, macam dia dah bersedia nak menghadap ilahi lah. Balik pada cerita sepupu saya ni, kira dia meninggal umur dia 35 tahun, tak sampai 40. Jadi dia berada dalam kemuncak kejayaan kerjaya dia, dengan dia meninggalkan income, pendapatan bulanan yang banyak, beserta dengan aset-aset yang dia ada masa panjang dia jadi ejen insurans sampai dia meninggal tu. Jadi yang lebih saya terasa sikit tu, dia disempat tulis dalam diary dia lah. Dia cakap kat arwah pesan pada isteri dia. Dia kata selepas dia meninggal, kalau dia berhajat nak bernikah suami lain lah, suami baru, dia redha. Jadi apa yang saya faham kat situ, untuk kisah Haji arwah Allahyarham Haji Amir Kamarul Zaman ni, dia punya tahap redha pada Allah tu tinggi lah. Sampai dia terima isteri dia kahwin lain lah lepas dia meninggal. Dia meninggalkan 4 orang anak, 2 orang lelaki, 2 orang perempuan lah. Tapi bila kita tengok contoh sini, apa yang saya perhatikan ialah dia tak capai umur dia ke tahap usia 40 tahun. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, saya telah mencapai usia 40 tahun. Cuma saya tak tahu berapa tahun lagi saya meneruskan kehidupan di dunia ni. Tapi sekurang-kurangnya apa yang saya rakamkan di sini, supaya jadi ingatan pada kita semua lah. Bukan untuk diri saya je, pada kita semua. Dan macam saya pernah cakap dalam video-video saya sebelum ni, macam kawan saya lah, arwah dia tua saya setahun. Kira dia meninggal pun macam belum 40 tahun lah, meninggal akibat COVID. Saya terasa sangat dengan arwah ni, sebab bukan terasa kecil hati lah, terasa maksudnya bila dia meninggal dunia tu, maksudnya yalah, kalau kita anggapkan diri kita ni, bila-bila masa lah Allah nak panggil kita tinggalkan dunia ni untuk pergi ke alam akhirat. Tapi sebelum pergi ke alam akhirat tu, kita kena pergi alam barzah dulu. Kena
jawab soal kubur dulu. Jadi yang jawab soal kubur tu bukan kita yang jawab, amalan kita yang jawab. Kalau amalan kita yang baik banyak, amalan tu yang jawab kan. Jadi kita doa yang baik-baiklah supaya kematian kita tu mendapat keridaan Allah dan rahmat daripada Allah. Itulah sebut sedikit lah pasal usia 40 tahun. Jadi apa yang anda ingat kita punya manusia-manusia lain ataupun insan-insan lain yang belum capai umur 40 tahun dah meninggal. Macam saya boleh rekod kat sini, yalah macam saya tahu ikut fakta semasa lah kan, macam mendiang Bruce Lee kan, mendiang Bruce Lee yang kungfu kan, kungfu meninggal umur berapa? Umur 33. Yang anak dia pula meninggal umur 28. Kalau macam kita punya seniman agung Tan Sri P.Ramlee meninggal umur berapa? Tak silap saya lebih 40 lah, macam 44 tahun. Lepas tu satu lagi macam artis terkenal lah, macam mendiang John Lennon kan. John Lennon tu kan dia mengasaskan grup kumpulan pop rock terkenal di seluruh dunia lah, Beatles kan. Dia mati kena tembak masa dia umur 40 tahun. Itulah macam, yalah kita doa yang baik-baik lah supaya kita meninggal dalam keadaan baik, dan maksudnya bila kita dah peringkat usia fasa selanjutnya dah 40 tu dah menamari ke 60. Jadi kalau kita bandingkan dengan usaha-usaha yang dakwah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, baginda banyak menjalankan kerja-kerja dakwah, berperang apa semua. Bila dapat perintah daripada Allah tu, masa dia dah layak untuk bergalas tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Nabi, daripada umur 40 sampai umur dia 66 tahun, 63 tahun lebih kurang lah. Jadi ya, bila kita meninggal pun kita akan ikut umur macam umur Nabi kita lah. Jadi bila umur kita meningkat lebih daripada 63 tahun yang had umur Rasulullah tu, maknanya Allah bagi kita subsidi umur untuk kita perbaiki amalan. Lepas tu saya terlupa nak kongsikan, macam balik pada cerita sepupu saya tu, Allahyarham Haji Amir Kamrul Zaman ni. Bila dia meninggal kan, orang buat autopsi apa semua kan, nak cek punca-punca kematian. Jadi bila diselidik-selidik, dikaji, kalau ikutkan arwah ni masa hidup dia memang dia smoker lah, merokok. Jadi bila dalam keadaan ajal dia nak sampai, dia rasa macam sesak nafas dada ni. Bila dah sesak nafas, doktor cek balik dalam dia punya salur darah ke jantung tu, dia ada macam term blood clot. Macam salur darah ke jantung tu macam ditutup. Bila tutup tu, jantung pam lebih, sesak nafas. Bila atas bukit, mana ada tong oksigen kan, kita barakkan udara pada atas gunung lah. Dia berbeza kalau udara di pergunungan dengan di daratan daratan semua, dia punya tekanan udara lebih ni biasa, maksudnya di gunung tu kurang lah. Bila kurang, kita nak tarik oksigen tu lebih. Tapi itulah dah nak jadi ajal kan. Itulah, apa-apa kita saling memperingatkan antara satu sama lain, dan semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua, tak kira usia, jantina ataupun pelbagai latar belakang agama lah yang menonton video saya ni. Jadi saya nak tutup perkongsian hari ni dengan ada satu daripada kata-kata alim ulama lah, berkaitan dengan perangai dan usia kita apabila mencapai had umur 40 tahun. So ini dikongsikan oleh Ibrahim Al-Nakhi rahimahumullah, berkata, mereka iaitu para salaf berkata, jika seseorang telah mencapai usia 40 tahun dan berada pada suatu perangai tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah sehingga datang kepada kematiannya. So sini
Tabaqat Al-Kubra. So volume 277. So apa pandangan anda tentang perkongsian saya pada hari ini? So kalau anda ada apa-apa nak tambah, boleh tulis pada ruang komen di bahagian komen video ni. Dan saya mohon maaf lah sekiranya perkongsian saya ni ada yang yalah anda rasa macam terasa ke apa ke. Saya minta maaf. Saya berkongsi atas dasar mengingatkan sesama Muslim dan juga sesama manusia lain lah, supaya apa yang kita boleh buat ialah apabila dia berikan peluang untuk teruskan kehidupan ni, maknanya kita cuba buat perkara-perkara yang mendatangkan manfaat pada orang lain. Itu pandangan saya lah. Jadi semoga perkongsian daripada penulis ni dan dibacakan melalui penyampaian cara saya sendiri sempena hari lahir saya yang ke-40 tahun ni. Jadi insya-Allah kita sama-sama timbul kesedaran lah untuk sentiasa ingat pada hari kematian. Sebab sebenarnya kematian yang pasti tu adalah satu bentuk kiamat kecil. Kiamat besar tu yang yalah macam orang kata Armageddon tu kan, bulan apa jatuh bintang apa semua, tu kiamat besar. Kiamat kecil tu ialah kiamat yang kita nak menghadapi kematian tu kiamat kecil. Apa yang saya faham lah. So, kalau nak tahu lanjut nanti kena tanya pada ustaz dan ulama yang lebih arif lah. Apa yang saya faham, kematian kita tu adalah satu contoh kiamat kecil. Cuma kita sekarang ni kita tak tahu bila kita meninggal. Tapi kebiasaannya ketetapan daripada Lauh Mahfuz tu setiap tahun akan dikemas gini kan, bila tiba malam Lailatul Qadar lah. Tu apa yang saya faham. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, rujuk pada ustaz yang lebih arif. Okey. Saya fikir cukuplah setakat ini saja dulu perkongsian daripada saya dan ucapan untuk sempena hari kelahiran saya ke-40 tahun ni. Jadi apa yang baik tu dan sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk, lemah dan yang banyak terkilaf tu adalah datang daripada diri saya sendiri. Apa harapan saya agar perkongsian saya ini memberi manfaat kepada semua insan, tak kira pelbagai latar belakang, sama ada dia dan juga sama ada dia subscriber saya ke ataupun bukan subscriber saya, tapi sekurang-kurangnya akan menimbulkan kesedaran kepada kita semua sebagai manusia di dunia ni, insya-Allah. Okey, sekian saja dulu video untuk kali ini. Saya akhiri ucapan saya dalam video ni dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah sedikit perkongsian kita pada hari ini. So, apakah pandangan anda semua? Okey, jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah video ni. Dan tak lupa juga kepada anda yang terlepas video-video saya dalam YouTube ini, untuk video-video yang sebelum ini, anda boleh tengok pada pautan link di atas ini. Okey, kemudian pada anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut perkongsian kita pada hari ini, okey, boleh tengok pada ruangan komen, pin message di komen tersebut, okey, untuk anda mendalami mesej-mesej yang disampaikan dalam nomanhafizi.blogspot.com. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang yang lebih menarik lagi. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.